Matius 22. Yesus berkata-kata lagi kepada orang ramai dengan menggunakan perumpamaan. Dia berkata, Apabila Allah memerintah, keadaannya seperti perumpamaan ini. Seorang raja mengadakan majlis perkahwinan untuk puteranya. Raja menyuruh hamba-hambanya memberitahu para jemputan supaya datang ke majlis jamuan itu. Tetapi mereka tidak mahu datang. Kemudian raja itu menyuruh hamba-hambanya yang lain. Raja bertitah, beritahu para jemputan itu bahawa jamuan sudah disiapkan. Lembu jantan dan anak-anak lembu yang terbaik sudah disembelih, dan semuanya sudah tersedia. Datanglah ke majlis perkahwinan. Tetapi para jemputan itu tidak peduli. Mereka pergi melakukan pekerjaan masing-masing. Yang seorang pergi ke ladang, yang seorang lagi pergi ke kedai, sedang yang lain menangkap hamba-hamba itu, lalu memukul dan membunuh mereka. Raja itu sangat murka dan menyuruh askar-askarnya membunuh semua pembunuh itu serta membakar kota mereka. Lalu raja memanggil hamba-hambanya dan bertitah, Majlis perkahwinan sudah siap, tetapi semua orang yang dijemput itu tidak layak menerima jemputan itu. Sekarang pergilah ke jalan raya dan jemputlah seberapa banyak mungkin orang yang kamu temui ke majlis perkahwinan ini. Demikianlah, hamba-hamba raja itu pergi ke jalan raya dan mengumpulkan semua orang yang dijumpai mereka, orang yang baik maupun yang jahat. Lalu penuhlah balai majlis jamuan itu dengan tetamu. Raja itu masuk untuk melihat para tetamunya. Dan raja nampak seorang yang tidak memakai pakaian pesta. Raja bertitah kepadanya, Kawan, engkau tidak memakai pakaian pesta. Engkau tidak patut berada di sini. Orang itu tidak berkata sepatah pun. Lalu raja itu bertitah kepada hamba-hambanya, Ikat kaki dan tangan orang ini, dan buang dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana orang akan menangis dan menderita. Lalu Yesus mengakhiri perumpamaan itu sambil berkata, Banyak yang dijemput, tetapi hanya sedikit yang terpilih. Beberapa orang Farisi pergi dan berkomplot untuk memerangkap Yesus dengan pertanyaan. Mereka mengutus pengikut-pengikut mereka dan beberapa orang anggota golongan Herodes kepada Yesus. Mereka yang diutus berkata, Guru, kami tahu bahawa guru jujur. Dengan lurus terang guru mengajarkan kehendak Allah bagi manusia. Guru tidak menghiraukan pendapat orang lain. Kerana guru tidak memandang kedudukan orang. Oleh itu, beritahu kami, pendapat guru, menurut Taurat, bolehkah kita bayar cukai kepada Kaisar Roma? Haruskah kita bayar cukai atau tidak? Yesus mengetahui maksud mereka yang jahat itu, lalu berkata, Kamu munafik. Mengapa kamu cuba memerangkap aku? Tunjukkan mata wang yang kamu gunakan untuk membayar cukai. Lalu mereka memberikan mata wang itu kepada Yesus. Yesus bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Oleh itu, Yesus berkata kepada mereka, Jika demikian, berikan apa yang menjadi milik Kaisar kepada Kaisar, dan berikan apa yang menjadi milik Allah kepada Allah. Apabila mereka mendengar penjelasan itu, mereka hairan. Mereka meninggalkan Yesus lalu pergi. Pada hari itu juga, beberapa orang Saduki datang kepada Yesus. Mereka berpendapat bahawa orang mati tidak akan bangkit semula. Guru, Kata mereka,
Musa mengajarkan demikian. Jika seorang lelaki meninggal tanpa mempunyai anak, maka saudara lelakinya harus berkahwin dengan balunya untuk memberikan keturunan kepada orang yang sudah meninggal itu. Dahulu ada 7 orang adik-beradik tinggal di sini. Yang sulung berkahwin, lalu meninggal tanpa mempunyai anak. Oleh itu, saudara yang kedua berkahwin dengan balunya. Saudara yang kedua pun meninggal tanpa mempunyai anak. Hal yang sama berlaku kepada saudara yang ketiga dan seterusnya sehingga kepada yang ketujuh. Akhirnya, wanita itu meninggal. Pada hari kebangkitan orang mati, isteri siapakah wanita itu? Mereka semua telah berkahwin dengan dia. Yesus menjawab, Pendapat kamu salah sekali. Kamu tidak memahami Alkitab ataupun kuasa Allah. Apabila orang mati dibangkitkan semula, mereka akan menjadi seperti malaikat di syurga. Mereka tidak berkahwin. Tentang orang mati dibangkitkan semula, belum pernahkah kamu baca apa yang difirmankan oleh Allah? Allah berfirman, Akulah Allah yang disembah Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh itu, Dia Allah orang hidup, bukan Allah orang mati. apabila orang ramai mendengar penjelasan Yesus, mereka hairan mendengar ajarannya. Apabila orang Farisi mendengar bahawa Yesus telah menyebabkan orang Saduki tidak dapat berkata sepatah pun, mereka datang berkumpul. Lalu seorang guru Taurat antara mereka cuba memerangkap Yesus dengan sebuah pertanyaan. Dia bertanya, Guru, perintah manakah yang paling utama dalam Taurat? Yesus menjawab, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan seluruh akalmu. Inilah perintah yang terutama dan yang terpenting. Perintah kedua sama pentingnya dengan yang pertama. Kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Seluruh Taurat Musa dan ajaran Nabi-Nabi berasaskan kedua-dua perintah ini. apabila orang Farisi berkumpul bersama-sama, Yesus bertanya kepada mereka, Apa pendapat kamu tentang penyelamat yang diutus oleh Allah? Keturunan siapakah dia? Keturunan Daud. jawab mereka. Jika demikian, Tanya Yesus, mengapa Daud ketika diilhami oleh Roh Allah menyebut penyelamat itu Tuhan? Daud berkata, Tuhan telah berfirman kepada Tuhanku, duduklah di sebelah kananku, sehingga aku menaklukkan musuhmu kepadamu. Jika Daud menyebut penyelamat yang diutus oleh Allah itu Tuhan, bagaimana mungkin penyelamat itu keturunan Daud? tidak seorang pun dapat menjawab pertanyaan Yesus. Sejak hari itu, tidak seorang pun berani menanya Yesus soalan apa pun. Matius 23. Lalu Yesus berkata kepada orang ramai dan kepada pengikut-pengikutnya, Guru Taurat dan orang Farisi diberikan kuasa untuk mentafsirkan Taurat Musa. Oleh itu, taatilah dan turutilah segala yang diperintahkan mereka. Tetapi jangan lakukan apa yang dilakukan mereka, kerana perbuatan mereka tidak sesuai dengan ajaran mereka. Mereka meletakkan beban yang berat dan susah dipikul ke atas bahu orang. Tetapi mereka tidak mahu menghulurkan satu jari pun untuk menolong orang memikul beban itu. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk dilihat orang. Lihatlah betapa besarnya bekas ayat Alkitab yang diikat pada dahi dan lengan mereka. Perhatikan juga betapa panjangnya rumbai jubah mereka. Mereka gemar akan tempat yang terbaik di majlis jamuan dan akan kerusi istimewa di rumah ibadat. Mereka suka dihormati orang di pasar dan suka dipanggil guru. Janganlah minta orang menyebut kamu guru, kerana kamu semua bersaudara dan guru kamu hanya satu. Janganlah panggil sesiapa pun di dunia ini bapa, kerana kamu hanya mempunyai satu bapa yang di syurga. Janganlah minta orang menyebut kamu pemimpin, kerana penyelamat yang diutus oleh Allah itu satu-satunya pemimpin kamu. Orang yang terbesar antara kamu harus menjadi pelayan kamu. Sesiapa yang meninggikan diri akan direndahkan, dan sesiapa yang merendahkan diri akan ditinggikan.
Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menghalang orang menikmati pemerintahan Allah. Bukan sahaja kamu tidak mahu menikmati pemerintahan Allah, bahkan kamu menghalang orang yang berusaha menikmatinya. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memperdaya balu dan merampas rumah mereka, kemudian pura-pura berdoa dengan perpanjangan. Oleh itu, kamu akan menerima hukuman yang berat. Alangkah malangnya kamu, guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu menyeberangi lautan dan menjelajah daratan untuk menjadikan seorang pemeluk agama kamu. Tetapi setelah kamu berjaya, kamu menjadikan dia layak menerima hukuman di neraka yang 2 kali banyaknya seperti kamu sendiri. Alangkah malangnya kamu pemimpin buta. Kamu mengajarkan hal ini. Jika seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi emas di dalam rumah Tuhan, dia terikat pada sumpahnya. Kamu orang bodoh yang buta. Manakah yang lebih mustahak, emas atau rumah Tuhan yang menjadikan emas itu suci? Kamu juga mengajarkan ini. Jika seseorang bersumpah demi mazbah, orang itu tidak terikat pada sumpahnya. Tetapi jika dia bersumpah demi persembahan di atas mazbah itu, dia terikat pada sumpahnya. Alangkah butanya kamu. Manakah yang lebih mustahak, persembahan itu atau mazbah yang menjadikan persembahan itu suci? Oleh itu, apabila seseorang bersumpah demi mazbah, dia bersumpah demi mazbah itu dan demi segala persembahan di atasnya. Apabila seseorang bersumpah demi rumah Tuhan, dia bersumpah demi rumah itu dan demi Allah yang tinggal di situ. Apabila seseorang bersumpah demi syurga, dia bersumpah demi tata Allah dan demi Allah yang duduk di tata itu. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu memberikan 1/10 daripada berbagai-bagai jenis rempah seperti selasih, adas manis dan jintan kepada Allah. Tetapi kamu tidak mentaati ajaran Taurat yang betul-betul mustahak seperti keadilan, belas kasihan dan kesetiaan. Semua perkara ini harus kamu lakukan tanpa melalaikan ajaran yang lain. Hai pemimpin buta, lalat di dalam minuman kamu tapis, tetapi unta kamu telan. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membersihkan bahagian luar cawan dan pinggan, tetapi bahagian dalamnya penuh dengan apa yang kamu peroleh dengan kekerasan dan ketamakan. Hai orang Farisi, kamu buta. Bersihkan bahagian dalam cawan itu terlebih dahulu, lalu bahagian luarnya akan bersih juga. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. You hypocrites! You're like whitewashed tombs. Kamu seperti kubur yang bercat putih, baik di luar tetapi di dalamnya penuh dengan tulang dan mayat yang busuk. Demikianlah halnya dengan kamu. Pada lahirnya kamu kelihatan melakukan kehendak Allah, tetapi kamu sebenarnya orang jahat dan munafik. Alangkah malangnya kamu guru Taurat dan orang Farisi. Kamu munafik. Kamu membina kubur yang elok-elok untuk para nabi, serta menghiasi kubur orang yang melakukan kehendak Allah. Kamu berkata, seandainya kami hidup pada zaman nenek moyang kami, tentu kami tidak akan mengikut perbuatan mereka yang membunuh nabi. Oleh itu, kamu mengakui kamu keturunan orang yang membunuh nabi. Jika demikian, teruskan dan selesaikan apa yang dimulakan oleh nenek moyang kamu. Kamu jahat seperti ular berbisa, dan kamu keturunan orang jahat. Bagaimana mungkin kamu dapat melepaskan diri daripada hukuman di neraka? Ketahuilah bahawa aku akan mengutus nabi, orang bijak dan guru kepada kamu. Kamu akan membunuh beberapa orang antara mereka dan menyalibkan yang lain. Kamu akan menyesal yang lain di dalam rumah ibadat dan mengejar mereka dari satu kota ke kota lain. Akhirnya,
Allah akan menghukum kamu kerana pembunuhan semua orang yang tidak bersalah itu. Mulai daripada pembunuhan Habil yang tidak bersalah sehingga pembunuhan Zakaria anak Berekia yang kamu bunuh di antara rumah Tuhan dan mazbah. Between the temple and the altar. Percayalah, orang zaman ini akan dihukum kerana semua pembunuhan itu. Upon this generation. Yerusalem, Jerusalem. Yerusalem, engkau membunuh Nabi dan merejam utusan Allah. Sudah beberapa kali aku ingin memeluk semua pendudukmu seperti seekor induk ayam menaungi anak-anaknya di bawah sayapnya. Tetapi pendudukmu tidak mahu. Chicks under her wings, but you were not willing. Look, Yerusalem, engkau akan ditinggalkan oleh Allah sehingga engkau terbiar. Ketahuilah bahawa mulai sekarang kamu tidak akan melihat aku lagi sehingga kamu berkata, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Matius 24. Ketika Yesus meninggalkan rumah Tuhan, pengikut-pengikutnya datang kepadanya dan menunjukkan bangunan-bangunan rumah Tuhan itu. Yesus berkata kepada mereka, Lihatlah semuanya ini. Ketahuilah bahawa satu batu pun tidak akan tinggal tersusun pada tempatnya. Semuanya akan dirobohkan. di Bukit Zaitun semasa Yesus duduk, pengikut-pengikutnya datang kepadanya. Tiada orang lain di situ, maka mereka bertanya, Guru, beritahulah kami bila segala perkara ini akan berlaku. Apakah tanda-tanda yang akan menunjukkan masa kedatangan Guru dan akhir zaman? Yesus menjawab, Berjaga-jagalah supaya kamu tidak tertipu. Banyak orang akan datang dengan namaku dan berkata, Aku penyelamat yang diutus oleh Allah. Mereka akan menipu banyak orang. Kamu akan mendengar riuh pertempuran dan berita peperangan, tetapi janganlah takut. Semua perkara ini mesti berlaku. Tetapi hal itu tidak bererti bahawa akhir zaman telah tiba. Satu bangsa akan berperang melawan bangsa yang lain. Satu kerajaan akan menyerang kerajaan yang lain. Di mana-mana akan berlaku kebuluran dan gempa bumi. Semuanya ini hanya permulaan sahaja. Sama seperti sakit yang dialami oleh wanita yang akan bersalin. Kemudian kamu akan ditangkap dan diserahkan untuk diseksa dan dibunuh. Semua orang akan membenci kamu kerana kamu pengikutku. Pada masa itu, banyak antara pengikutku yang tidak lagi percaya kepadaku. Mereka akan saling mengkhianati dan saling membenci. Lalu banyak nabi palsu
appear. akan muncul dan menipu banyak orang. Kejahatan semakin merebak sehingga kasih kebanyakan orang hampir lenyap. Will grow cold. Tetapi sesiapa yang bertahan sehingga akhir akan diselamatkan. Berita baik tentang bagaimana Allah memerintah akan dikabarkan ke seluruh dunia supaya semua orang mendengarnya. Setelah itu barulah tiba akhir zaman. Kamu akan melihat bencana yang dahsyat yang dikatakan oleh Nabi Daniel di tempat yang suci itu. Catatan kepada pembaca, hendaklah kamu faham apa maknanya. Lalu mereka yang di Yudea mesti lari ke pergunungan. Orang yang di bumbung rumah janganlah turun dan masuk ke rumah untuk mengambil sesuatu. Orang yang di ladang janganlah balik untuk mengambil jubah. Alangkah dahsyatnya masa itu bagi wanita yang mengandung dan ibu yang menyusui bayi. Berdoalah kepada Allah supaya kamu tidak kena melarikan diri pada musim sejuk atau pada hari Sabat. Kesusahan pada masa itu jauh lebih dahsyat daripada yang pernah berlaku sejak dunia diciptakan sehingga sekarang. Perkara itu pun tidak akan berlaku lagi. Seandainya Allah tidak memendekkan masa itu, tidak seorang pun akan selamat. Tetapi kerana umat pilihan Allah, Dia memendekkan masa itu. Pada masa itu, jika seseorang berkata kepada kamu, "Lihat, penyelamat yang diutus oleh Allah ada di sini," atau "Lihat, dia di situ," janganlah percaya kepada orang itu. Penyelamat palsu dan nabi palsu akan datang. Mereka akan melakukan mukjizat dan keajaiban untuk menipu orang. Bahkan umat pilihan Allah pun tertipu. Dengarlah, aku telah mengatakan semua ini kepada kamu sebelum perkara itu berlaku. Jika orang berkata kepada kamu, "Lihat, dia di padang gurun," janganlah kamu ke sana. Atau jika mereka berkata, "Lihat, dia di dalam bilik," janganlah percaya. Sesungguhnya anak manusia akan datang seperti kilat yang memancar di seluruh langit, dari timur sampai ke barat. Di tempat yang ada mayat, disitulah burung pemakan bangkai berkumpul. Tidak lama selepas kesusahan masa itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak lagi bercahaya. Bintang-bintang akan jatuh dari langit dan kuasa di angkasa lepas akan ditarik daripada peredarannya. Kemudian tanda anak manusia akan kelihatan di langit. Pada masa itu, semua bangsa di bumi akan menangis ketika melihat anak manusia datang di awan dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Trompet akan dibunyikan dengan kuat dan anak manusia akan mengutus malaikat-malaikatnya ke 4 penjuru bumi untuk mengumpulkan umat pilihan Allah dari hujung bumi ke hujung langit. Biarlah pokok ara memberikan pelajaran kepada kamu. Apabila dahan-dahannya hijau, lembut dan mula bertunas, kamu tahu bahawa musim panas sudah dekat. Demikian juga, apabila kamu melihat semua perkara ini, kamu tahu bahawa waktunya sudah dekat dan segera akan berlaku. Ingatlah, segala perkara ini akan berlaku sebelum orang yang hidup sekarang ini mati semuanya. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi firmanku kekal selama-lamanya. Meskipun demikian, tidak seorang pun mengetahui hari atau waktunya, sama ada malaikat-malaikat di syurga ataupun anak, hanya Bapa yang tahu. Apabila anak manusia datang kelak, masa itu seperti zaman Nuh. Pada masa banjir belum melanda, orang makan dan minum, lelaki dan perempuan berkahwin sehingga pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Mereka tidak tahu akan apa yang sedang berlaku sehingga banjir membinasakan mereka semua. Demikianlah keadaannya apabila anak manusia datang. Pada waktu itu, 2 orang sedang bekerja di ladang. Seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. 2 orang wanita sedang menggiling gandum. Seorang akan dibawa pergi dan seorang lagi akan ditinggalkan. Berjaga-jagalah kerana kamu tidak mengetahui waktunya Tuhan kamu akan datang. Ingatlah hal ini. Jika tuan rumah mengetahui waktunya pencuri hendak datang, dia tidak akan tidur. Dia tidak akan membenarkan pencuri memasuki rumahnya. Oleh itu, kamu pun hendaklah sentiasa bersedia, kerana anak manusia akan datang
pada saat yang tidak kamu sangka. Siapakah hamba yang setia dan bijak? Dialah orang yang ditunjuk tuannya menjadi pengurus rumah tangganya. Tuannya juga menyuruh dia memberikan makanan kepada hamba-hamba yang lain pada waktu yang ditentukan. Alangkah bahagianya hamba itu jika dia didapati menjalankan tugas pada masa tuannya kembali. Percayalah, tuan itu akan mempercayakan segala hartanya kepada hamba itu. Tetapi jika hamba itu orang yang jahat, dia akan berkata dalam hati, masih lama lagi tuanku akan kembali. Lalu dia mula memukul hamba-hamba yang lain dan makan minum dengan orang yang suka mabuk. Kemudian pada hari dan masa yang tidak disangkanya, tuan hamba itu kembali. Dia akan menghukum hamba itu dengan berat dan membuang hamba itu ke tempat orang munafik dihukum. Di sana dia akan menangis dan menderita. Matius 25. Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. 10 orang gadis keluar membawa pelita untuk menyambut pengantin lelaki. 5 orang daripada mereka kurang bijak, tetapi 5 orang yang lain bijak. 5 orang gadis yang kurang bijak membawa pelita, tetapi tidak membawa minyak tambahan. 5 orang gadis yang bijak membawa pelita dan juga bekas yang penuh dengan minyak. Pengantin lelaki itu lambat datang, maka mengantuklah semua gadis itu, lalu tertidur. Pada tengah malam, terdengar suara orang berseru, "Pengantin lelaki datang, mari sambutlah dia." 10 orang gadis itu bangun, lalu memasang pelita. 5 orang gadis yang kurang bijak berkata kepada yang bijak, "Berilah kami sedikit minyak, kerana pelita kami hampir padam." "Tidak boleh," kata gadis-gadis yang bijak itu. "Minyak tidak cukup untuk kita semua. Pergilah ke kedai dan belilah minyak." Oleh itu, 5 orang gadis yang kurang bijak itu pergi membeli minyak. Sementara mereka pergi, pengantin lelaki tiba. Kelima-lima orang gadis yang sudah siap itu masuk bersama-sama pengantin lelaki ke balai perjamuan dan pintu pun ditutup. Kemudian gadis-gadis yang lain itu tiba. "Tuan, tuan," seru mereka, "bukalah pintu untuk kami." Tetapi pengantin lelaki itu menjawab, "Aku tidak kenal kamu." Yesus mengakhiri perumpamaannya dengan mengatakan, Oleh itu, berjaga-jagalah kerana kamu tidak tahu hari ataupun waktunya. Pada masa itu, pemerintahan Allah seperti perumpamaan berikut. Seorang lelaki hendak berangkat ke luar negeri. Dia memanggil hamba-hambanya, lalu mempercayakan hartanya kepada mereka. Setiap orang hamba diberikannya bahagian menurut kebolehan masing-masing. Yang seorang diberikannya 5,000 keping wang emas, yang lain diberikannya 2,000 keping, dan yang seorang lagi diberikannya 1,000 keping. Lalu orang itu pun berangkat. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas segera pergi berniaga, lalu mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping wang emas. Hamba yang menerima 2,000 keping wang emas juga mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping wang emas. Tetapi hamba yang menerima 1,000 keping wang emas pergi menggali lubang di tanah, lalu menyembunyikan wang tuannya. Lama kemudian, tuan hamba-hamba itu pulang lalu menyuruh mereka memberikan laporan tentang apa yang dilakukan dengan wangnya. Hamba yang menerima 5,000 keping wang emas datang dan menyerahkan 10,000 keping wang emas. Dia berkata, "Tuan menyerahkan 5,000 keping wang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 5,000 keping lagi." "Bagus," kata tuan itu. "Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu." Lalu hamba yang menerima 2,000 keping wang emas datang dan berkata, "Tuan menyerahkan 2,000 keping wang emas kepada saya. Lihatlah, saya berhasil mendapat keuntungan sebanyak 2,000 keping lagi." "Bagus," kata tuan itu. "Kamu hamba yang baik dan setia. Oleh sebab kamu dapat dipercayakan dengan yang sedikit, aku akan mempercayakan yang lebih banyak kepadamu. Masuklah dan bersukacitalah bersama-sama tuanmu." Kemudian hamba yang menerima 1,000 keping wang emas datang dan berkata, "Tuan, hamba tahu bahawa tuan seorang yang keras. Tuan menuai tuaian di tempat yang tidak tuan tanami, dan tuan memungut hasil di tempat yang tidak tuan taburi dengan benih. Hamba takut, maka hamba pergi menyembunyikan wang tuan di dalam tanah. Inilah milik tuan."
Kamu hamba yang jahat dan malas, kata tuan itu. Tidakkah kamu tahu bahawa aku menuai tuaian di tempat yang tidak aku tanami dan memungut hasil di tempat yang tidak aku taburi dengan benih? Jika demikian, seharusnya kamu simpan wangku di bank, supaya apabila aku balik, aku dapat menerima wangku kembali dengan faedahnya. Kemudian tuan itu berkata kepada hamba yang lain, ambil wang itu daripadanya dan berikan kepada orang yang mempunyai 10,000 keping wang emas. Setiap orang yang mempunyai sesuatu akan diberikan lebih banyak lagi supaya dia beroleh lebih daripada cukup. Tetapi seorang yang tidak mempunyai apa-apa, sedikit yang ada padanya akan diambil juga. Tentang hamba yang tidak berguna ini, buanglah dia keluar ke tempat yang gelap. Di sana dia akan menangis dan menderita. Apabila anak manusia datang sebagai raja dengan semua malaikat Allah, and all the angels with him. dia akan duduk di atas tatanya yang mulia. Umat manusia di bumi ini akan dikumpulkan di hadapannya. Kemudian dia akan memisahkan mereka menjadi 2 kumpulan, seperti gembala memisahkan domba daripada kambing. Anak manusia akan mengumpulkan orang yang melakukan kehendak Allah di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Kemudian, raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati Bapaku, marilah dan nikmatilah pemerintahan Allah yang telah disediakan oleh Allah untuk kamu sejak dunia ini diciptakannya. Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Something to eat. Dan ketika aku dahaga, kamu memberi aku minum. Aku seorang asing, tetapi kamu menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, dan kamu memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit, dan kamu merawat aku. Aku dipenjarakan, dan kamu melawat aku. Tetapi mereka yang melakukan kehendak Allah berkata, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, lalu memberi Tuhan makan, atau dahaga, lalu memberi Tuhan minum? Bilakah kami nampak Tuhan sebagai orang asing, lalu menyambut Tuhan ke dalam rumah kami, atau melihat Tuhan tidak berpakaian, lalu memberi Tuhan pakaian? Bilakah kami nampak Tuhan sakit, lalu merawat Tuhan? Bilakah kami melawat Tuhan di penjara? Raja itu akan menjawab, ketahuilah, manakala kamu melakukan perkara itu untuk salah seorang daripada saudaraku, walaupun dia hina, kamu telah melakukannya untukku. Kemudian, He will raja itu akan berkata kepada kumpulan orang di sebelah kirinya, depart from me. pergi dari sini, hai kamu yang dikutuk Allah. Pergilah ke dalam api yang tidak dapat padam, yang telah disediakan oleh Allah untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku dahaga, kamu tidak memberi aku minum. Thirsty and you gave me nothing to drink. Aku seorang asing, tetapi kamu tidak menyambut aku ke dalam rumah kamu. Aku tidak berpakaian, tetapi kamu tidak memberi aku pakaian. Aku jatuh sakit dan dipenjarakan, tetapi kamu tidak melawat aku. Lalu mereka akan berkata kepadanya, ya Tuhan, bilakah kami nampak Tuhan lapar, atau dahaga, atau sebagai orang asing, atau tidak berpakaian, atau sakit, atau dipenjarakan, dan kami tidak menolong Tuhan? Raja itu akan menjawab, I tell you the truth. ketahuilah bahwa pada waktu kamu tidak mahu menolong salah seorang yang hina, kamu tidak mahu menolong aku. For me. Kemudian semua orang itu akan menderita hukuman yang kekal. Sedangkan mereka yang melakukan kehendak Allah akan menerima hidup sejati dan kekal.